Ya, Syah. Haji Nazri, kita melihat dalam konteks menganalisis bagaimana SOP apabila pesawat melalui kawasan konflik dan juga memahami penerbangan itu sendiri. Haji Nazri, silakan Haji Nazri. Ya, penting Arsyad untuk kita memahami laluan MH17 dari Amsterdam ke Kuala Lumpur yang melalui ruang udara yang panas, iaitu red zone, iaitu kawasan yang berbahaya. Dan biarpun berada di katakan paras yang agak selesa, cruising 10,000 meter dari ataupun di aras udara, tetapi ini kemungkinan yang perlu kita lihat. Dan bagaimana faktor-faktor lain juga, kalaupun ditembak jatuh oleh peluru pepandu dari darat ke udara, kemampuan peluru pepandu juga perlu kita lihat secara detail, kemampuan tertentu. Kalau milik siapakah peluru pepandu tersebut, kemampuan peluru pepandu tersebut, dan bagaimana ia ditembak dari darat ke udara. Jadi di talian sekarang saya akan bersama dengan Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, seorang penganalisis kejuruteraan penerbangan. Assalamualaikum Dr. Ahmad Samsuri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita amat ketepun terkejut dengan perkembangan terkini tentang MH17 dan dikatakan kesemua 295 penumpang serta 15 orang anak kapal masih kita menunggu perkembangan terkini, biarpun laporan-laporan awal oleh media-media antarabangsa mengatakan kesemuanya mereka kemungkinan besarnya terkorban. Mungkin dari pemerhatian awal Dr. Ahmad Samsuri sebagai penganalisis kejuruteraan penerbangan, kawasan laluan iaitu MH17 dari Amsterdam ke Kuala Lumpur dan dikatakan berada di titik terakhir selepas itu hilang dari menara kawalan iaitu 50 km dari Rusia, iaitu di sempadan Ukraine dan Rusia, kawasan konflik utama antara Ukraine dan Rusia. Mungkin Dr. Ahmad Samsuri boleh memberi sedikit pandangan tentang itu. Ya, yang pertama ialah kita perlu melihat sama ada penerbangan MH17 ini mengikut flight plan asal ataupun jadual rancangan penerbangan yang asal dari segi kedudukannya, atau adakah berlaku di sana diversion ataupun perubahan bearing ataupun flight plan. Dan antara perkara lain yang perlu kita teliti ialah dari segi ketinggian sebenar semasa kejadian itu berlaku dan kedudukan yang sebenar termasuk dan kelajuan pesawat itu sendiri. Kerana ini akan memberi indikasi yang lebih jelas sebenarnya adakah pesawat ini berada dalam keadaan biasa ataupun berada dalam keadaan tekanan tertentu pada masa kejadian itu berlaku. Okey, dan kita sedia maklum juga mengikut laporan-laporan berita sebelum ini, dua pesawat sudah ditembak jatuh, iaitu pesawat Antonov dan juga pesawat terbang milik Rusia dan juga sudah berlaku sebelum ini. Dan pastinya syarikat-syarikat penerbangan sedia maklum kawasan tersebut merupakan kawasan konflik dan berbahaya. Jadi kemungkinan ada diversion berlaku di situ ataupun sebaliknya? Itulah antara perkara yang perlu diteliti. Sebab tentu ada perbezaan yang besar di antara pesawat milik tentera dengan pesawat komersial seperti MH17 ini. Bagi saya sebenarnya mana-mana pihak pun, sama ada pihak kerajaan Ukraine ataupun kerajaan Rusia, tentulah mereka mempunyai radar, primary radar, secondary radar yang boleh menentukan sama ada sesebuah pesawat terbang itu adalah pesawat komersial ataupun pesawat ketenteraan. Dan dalam kes ini pesawat komersial apabila dikesan oleh secondary radar yang saya percaya tentu dipunyai oleh kerajaan Ukraine dan juga kerajaan Rusia, akan mengenal pasti bahawa pesawat ini adalah sebuah pesawat komersial yang tidak ada kaitan dengan sebarang unsur-unsur ketenteraan. Mengambil kira keadaan ini sebenarnya dalam keadaan kebiasaannya pesawat seperti ini tidak akan berdepan dengan sebarang masalah sebenarnya. Tetapi selagi kita belum dapat kepastian dari segi flight plan itu, maka sukar pada saat ini untuk kita membuat suatu pandangan yang pasti apa sebenarnya yang telah berlaku pada saat itu. Dari pemerhatian ataupun analisis awal Dr. Ahmad Samsuri juga, adakah dengan ketinggian 10,000 meter dari aras laut
merupakan satu ketinggian yang selesa bagi penerbangan menuju ke destinasi selepas bertolak dari Amsterdam dan dijangka tiba di KLIA sekitar 6 pagi. Kemampuan peluru pepandu ataupun misil untuk berada dalam aras tersebut, dan juga kita tahu ada 3 pihak yang kita boleh kenal pasti, sama ada pihak Ukraine, pihak pemberontak dan juga pihak Rusia. Kalau kemampuan misal yang dimiliki oleh pihak kerajaan pastinya berkemampuan tinggi, tetapi jika dimiliki ataupun milik pihak pemberontak pastinya ia berkapasiti ataupun kemampuannya agak rendah. Bagaimana Dr. Ahmad Samsuri melihat tentang itu? Ya, sebenarnya ketinggian yang dikatakan 30,000 kaki, 30,000 kaki ataupun dalam 10,000 meter itu adalah suatu ketinggian cruising altitude dan satu ketinggian biasa selepas 1 jam perjalanan untuk jarak perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Tetapi masih lagi sebenarnya kita perlu establish atau mengenal pasti atau menyiasat dengan terperinci apakah ketinggian sebenar pada masa kejadian, dan ketinggian sebenar ini hanya boleh diperolehi dengan kita meneliti kotak hitam yang pertama, dan yang kedua ialah maklumat komunikasi dari pesawat dengan menara kawalan di Ukraine yang senantiasa memberi maklum balas dengan terhadap kedudukan, ketinggian dan bearing kepada menara kawalan. Dan dalam masa yang sama sebenarnya memang surface air missile ini yang mobile itu pada saya memang mempunyai kapasiti sehingga variasi 25 km ke udara. Jadi pada ketinggian 10 km ini ianya adalah suatu ketinggian yang biasa untuk dicapai oleh misil atau surface air missile ini. Pun begitu sebenarnya surface air missile yang sebegini kebiasaannya dipunyai oleh pihak tentera sesebuah negara dan tidak dipunyai oleh kumpulan pemberontak. Kebiasaannya kumpulan pemberontak ini mempunyai handheld missile yang boleh dibawa di atas bahu sahaja. Ya. Kalau kita teliti peristiwa-peristiwa yang lalu akibat daripada pesawat ditembak sebelumnya, pastinya peristiwa ini juga memberi pengajaran kepada industri penerbangan selepas itu, bagaimana berada di kawasan peperangan, kawasan konflik, dan pastinya komunikasi dan juga kemampuan radar setiap negara yang dilalui untuk berhubung dengan pesawat-pesawat komersial ini pasti dinaik taraf supaya mampu menjejaki di mana kawasan-kawasan yang perlu dielakkan, dan juga kemampuan pesawat komersial untuk mengelak daripada anti-missile craft ini. Jadi bagaimana Dr. Ahmad Samsuri melihat? Ya, pada saya sebenarnya sebuah pesawat ini apabila mereka berkomunikasi dengan pihak menara kawalan yang akan memaklumkan sekiranya kawasan yang dilalui itu adalah satu kawasan yang mempunyai konflik tertentu, dan langkah-langkah selepas pada itu ialah langkah untuk mengalih dari segi perjalanan flight plan itu. Tetapi dalam masa yang sama saya rasa ada 2 elemen besar yang perlu kita teliti dan dikaji selepas seperti ini. Iaitu yang pertama ialah adakah wujud sebarang komunikasi yang terperinci di antara pesawat dengan menara kawalan di Ukraine, satu, dan yang kedua ialah adakah wujud sebarang komunikasi antara pesawat ini dengan yang pertama pesawat lain yang berhampiran, dan yang kedua ialah pihak ketiga. Sebab komunikasi dengan pesawat lain itu memberi gambaran keadaan sebenar di situ pada masa itu. Sekiranya ada pesawat lain yang berhampiran menggunakan laluan yang lebih kurang sama atau dalam jarak yang dekat. Dan yang kedua ialah adakah dihubungi oleh pihak ketiga. Dalam kes ini, oleh kerana kita belum mendapat kepastian perkara ini, maka tentulah agak sukar lagi pada saat ini untuk kita mengenal pasti dengan jelas apakah sebenarnya berlaku pada masa itu. Okey, Dr. Ahmad Samsuri, kita sedang mengutip setiap berita dan juga perkembangan terkini nasib pesawat MH17. Biarpun laporan awal kita mengetahui semua 255 penumpang serta anak kapal kemungkinan terkorban, dan
ini juga akan memberi satu lagi misteri baru bagaimana industri penerbangan berhadapan dengan unsur-unsur kawasan konflik dan juga peluru berpandu milik tentera ataupun milik pemberontak. Jadi terima kasih atas analisis awal. Haji Nazri? Ya. Sebelum itu kita ingin juga bertanya kepada Dr. Syamsuri masih berada di talian. Dr. Syamsuri Ashwat Ismail di sini. Doktor? Ya. Okey doktor, kita ingin mengetahui mungkin doktor dapat memberi gambaran sedikit sebanyak untuk kita faham mengenai pengurusan insiden apabila berlakunya begini, SOP-nya itu, prosedur operasi standard baik dari pihak MAS dan pihak Majlis Keselamatan Negara, baik juga dari pihak pentadbiran kerajaan melihat dalam konteks pengurusan insiden SOP yang mungkin doktor berada dalam industri penerbangan selama ini memahami inilah SOP yang kita pegang selama ini. Ya, sebenarnya oleh kerana peristiwa sebegini satu peristiwa yang tidak pernah berlaku kepada kita, kecuali satu peristiwa di Johor Bahru pada akhir tahun 70-an. Itu satu insiden yang besar juga, tetapi dalam kes ini ianya sangat berbeza oleh kerana ianya berlaku di suatu tanah asing, di negara asing, bukan negara kita. Saya kurang pasti sebenarnya dari segi apakah langkah-langkah seterusnya yang boleh dilaksanakan, tetapi oleh kerana ownership pesawat ini masih lagi ownership pesawat Malaysia, tetapi kawasan yang pesawat ini dikatakan terhempas itu adalah masih lagi kawasan Ukraine, maka tentulah di sana ada perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan siapakah yang sepatutnya menjalankan dari segi search and rescue-nya dan juga dari segi penyiasatan secara menyeluruh begitu. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya ia akan menentukan dari segi prosedur ini adalah agensi antarabangsa yang terlibat dalam industri penerbangan ini ataupun regulator regulator yang akan menentukan dari segi siapakah sebenarnya yang mempunyai ownership dalam beberapa aspek ini. Okey, baik. Terima kasih Haji Nazri. Ya, Syad, kita akan terus mendapatkan liputan terkini ataupun setiap berita yang masuk ke Astro Awani, dan kita harapkan penonton-penonton yang setia bersama kami di 501 akan terus bersama kami. Kita akan terus memberikan liputan terkini MH17, Syad. Okey, kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini.